Kalau ada yang merindui Civic ketam, ini mungkin boleh mengubati kerinduan kepada peminat-peminat Civic FC lah, Civic ketam lah. Welcome to Muiz Honda YouTube channel. So hari ni kita ada satu unit Honda Accord variant TCP untuk review. So kita start daripada bahagian luaran Honda Accord ni. Untuk Honda Accord ni dekat bahagian depan dia, untuk lampu memang of course lah kita pakai LED lah. LED dan juga lampu dia kalau nampak memang agak tirus, agak kecil, kurus sikit. Untuk dia punya bahagian grill bahagian depan ni, dia tak ada macam orang cakap design yang lebih-lebih lah kan. Dia just nak nampak elegan, nampak simple, nampak eksekutif, memang lawa lah. Untuk bahagian depan ni, design dia kalau kata untuk setiap model tu dia akan cuba buat kelainan bersesuaian dengan main target market kereta ni. Kalau untuk Honda Accord ni memang obviously kita target market untuk yang eksekutif. So dia punya looks bahagian depan dengan lampu yang tirus, ada grill yang very elegant, lepas tu nampak pula dengan dia punya grill ada finishing chrome dekat sini, memang sangat cantik lah. Okay, so untuk bahagian sini, bahagian Honda dekat Honda emblem ni actually dia ada kamera. Okay, so kamera bahagian depan. Yang sini bukan kamera, yang ini dia ada Honda Sensing. Tapi Honda Sensing cuma ada pada spek Accord TCP sahaja. Untuk yang TC tak datang sekali, just untuk TCP sahaja. Dan dekat bawah ni pun ada Honda Sensing. Kalau nampak nanti dekat sini ada satu Honda Sensing punya sensor lah. Okay, so kita tengok dekat bahagian tepi. Okay, so kita sambung untuk view bahagian side Honda Accord ni. Macam yang korang nampak, dia memang nampak sangat premium actually. Dia ada satu lining yang daripada depan ni membawa sampai ke belakang dekat lampu dekat bahagian belakang ni. Okay, so lagi satu ada elemen-elemen yang premium yang kalau korang nampak, iaitu dia punya lining dekat sini ada color chrome dan juga dekat bahagian bawah ni ada color chrome. Okay, so kalau kita sekali imbas, kita mungkin tak perasan lah apa yang membuatkan kereta ni lawa kan. So kita tak perasan. Tapi dia ada satu lining chrome dekat atas dengan bawah. Dan actually dia punya door handle ni pun color chrome juga. Untuk dia punya tayar, kita pakai Michelin Primacy 3ST. Okay, so untuk dia punya size tayar ni adalah 235/45. Dan untuk dia punya rim adalah 18 inci. Okay, so samalah dengan belakang kan. Takkanlah belakang lain pula. Dia punya rim ni, dia punya spoke ni sebenarnya, dia punya ni agak besar walaupun saya pegang macam ni pun, nampak tak guys, bila pegang macam ni pun dia still lagi nampak besar sebab dia 18 inci tayar dia. Okay, so untuk dia punya tangki minyak ni, cara nak buka dia agak lain sikit daripada kebiasaan model yang lain. Dia just tekan dan dia akan pop up macam ni, dia akan keluar lah. Okay, so kalau nak tutup, tekan balik. So dia macam tu, dia tak ada button dekat dalam. So dekat bahagian tepi tu saja, tak ada apa yang kita nak rush dah dekat bahagian tepi. Kita sambung dekat bahagian belakang. Okay, so Honda Accord ni dia adalah D segment, dan sebab tu kalau perasan dia daripada depan sampai belakang dia nampak besar, nampak sangat lebar. So untuk bahagian belakang ni pun sebenarnya lebar. So untuk bahagian belakang ni, dia punya lampu ni kalau ada yang merindui Civic ketam, ini mungkin boleh mengubati kerinduan kepada peminat-peminat Civic FC lah, Civic ketam lah. So dia ada sikit DNA Civic ketam. So saya nampak lah benda tu. Mungkin kalau kita cuba nak pakai Civic FC tapi sekarang ni dah tak ada dalam market, tapi kita nak kereta baru, boleh consider Honda Accord ni. Untuk bahagian looks bahagian belakang ni memang nampak lah. So dekat bahagian bawah ni, dia punya exhaust ni ada dua, kiri kanan. Okay, so ni bukan propa punya. Ni memang betul. So dekat bahagian bonnet dia, kat bahagian bonnet dia sebenarnya besar juga. Sebenarnya luas lah. Memang luas kat bahagian bonnet dia. Dan kita punya signature lah, boleh tarik untuk seat ni, dia boleh turun. Bila kita turunkan seat tu, kita memang dapat banyak extra space. Actually kalau kita bawa barang panjang kan, macam nak pindah rumah ke ataupun nak bawa pergi balik kampung ke apa tu,
Kalau nak lebih space boleh cuba alternatif macam ni lah. Boleh turunkan barang dan kita boleh load sampai ke depan. Okay, so dekat bahagian bawah macam biasa ada spare tayar, ada sikit tools lah. Okay, so dekat bahagian bawah ni, alright. Dan untuk belakang, of course kita ada reverse camera dekat bahagian sini. Dia agak tersorok sikit. So kita check bahagian interior. Okay, sebelum masuk bahagian dalam, saya nak cerita pasal door handle dia. So macam biasa, bila kita ada kunci dekat dalam poket, kita boleh buka. Ini sekarang ni dia dalam mode lock lah, sebab dia punya ni memang ada auto fold untuk side mirror ni. So bila side mirror auto fold, maksudnya dia lock lah. Okay, so bila masuk tangan dekat dalam ni, dia akan auto unlock. So nampak tak, dia punya ni pun auto terbuka Okay, so bila nak kunci, macam mana nak kunci, sebab dia tu memang tak ada button kat sini. Dia just ada macam 3 line kat sini. So bila ada 3 line kat sini, kita just guna thumbs letak kat sini, dia akan lock balik. Okay, so macam mana nak buka, sama, masukkan tangan balik. So ingat buka, masukkan tangan, lock, guna thumbs. Okay, so untuk bahagian dalam pula. Alright, so untuk bahagian interior, bahagian dalaman kereta ni, saya baru duduk tapi memang dah rasa macam orang kaya sikit. Baru duduk kan, belum bawa lagi. Okay, so dekat bahagian sini, okay, nak start tu tak ada apa yang complicated. Just tekan brake and then kita tekan push start button, itu sajalah. Dia punya seat ni, dia ada power seat, which is kita boleh gerakkan ke depan, ke belakang, ke atas, bawah. Dan juga ada info tambahan. Dia punya kedalaman bahagian seat dekat bahagian tengah ni, bila kita sandar, kita akan gunakan majority space tu memang kita akan gunakan bahagian tengah ni. So bahagian tengah ni kita boleh adjust dia punya kedalaman dia untuk lebih ke dalam ataupun nak ke depan sikit ke kan. So dia lagi advance. Macam kebanyakan kereta Honda, kita kalau untuk gerakkan bahagian tengah ni memang just ada untuk Honda Accord sahajalah. Okay, so untuk model lain memang tak ada. Dan dia punya power seat ni untuk even untuk HRV pun dah ada lah. Kat sini dia ada satu features yang saya suka sebenarnya, which is kita boleh charge phone, just gunakan wireless charging. Bila kita masukkan phone kat dalam ni and then kita tutup balik, dia akan charging lah. Tapi apa yang saya observe, bila kita tutup macam ni, fully tutup macam ni, dia punya haba tu akan lebih tau. So dia akan memanaskan phone korang. So saya advise kalau dah letak situ, just buka balik lah. So buka balik, dia akan charging. Dan kereta ni dia datang dengan features Android Auto dan Apple CarPlay, which is kalau kita connectkan dia punya kabel tu, memang dia akan keluarkan satu display dekat sini lah. Okay, untuk bahagian tengah dia pula, dekat sini ada 2 cup holder. Dan button dekat sini yang ada, yang saya boleh explainkan, kita ada Econ, which is economic lah macam biasa. And then ada satu lagi button, iaitu Sport button. Sport button ni kalau kita nak lebih performance, boleh cuba dia punya Sport mode. And then untuk dia punya handbrake, sama macam HRV dan ke atas lah. Dan model yang ke atas yang lain, kita guna button. Okay, so dia tak ada physical handbrake macam dulu. So dekat sini bawah ni ada brake hold. Kegunaan brake hold ni, bila kita dekat jam, kita boleh tekan brake tu sekali dan tekan lagi sekali, dia akan auto hold brake untuk korang. So korang tak perlu always tekan je brake tu. Okay, so bila dah on kan, nanti boleh guna features ni bila kita dah macam ada jam ataupun guna dekat traffic light, situasi macam tu, kita boleh gunakan brake hold punya features ni lah. Untuk bahagian tengah ni, aircon dia memang ada 2 blower. So belah sana satu, belah sini satu. Dekat bahagian tengah ni memang ada 2. Belah sana macam biasa. And then dia punya screen display dekat sini agak floating, tapi ada 2 button dekat sini. Dia punya bezel tu agak besar sebenarnya, tapi quite well lah, okay lah, not bad. Banyak features yang korang boleh explore dekat sini. Touchscreen dia memang sangat responsif, sangat smooth sebenarnya. So dia ada home, button back. Actually button ni pun okay juga kan. So at least kita tak adalah full touchscreen. So bila full touchscreen, kita driving, kita just nak tekan home je, tapi nak kena tekan padahal nak pergi home je. So bila ada button macam ni, dia sangat berguna lah. Kita tekan home and then dia terus pergi dekat home. Sebab apa sebenarnya infotainment ni pun kadang-kala bila kita guna terlebih pun dia akan ganggu kita punya pemanduan juga. So agak bahaya. Okay, so dekat sini dia ada satu finishing seolah-olah macam wood, tapi actually bila kita rasa, sebenarnya dia seakan-akan, saya rasa plastik kot. So dekat sini finishing dia agak keras macam biasa, macam kebanyakan kereta lah. Lepas tu dekat bahagian steering ni,
Dia punya feel bila kita pegang tu memang rasa agak premium, dan ada banyak button kat sini yang korang boleh explore bila kalau andai kata korang beli, nanti korang boleh explore. Kalau saya nak cerita pun tak habis. Dekat bahagian pintu driver, kat sini yang saya masukkan dia ada memory seat ni. So kita boleh set lah dia punya memory seat ni. Bila kita tekan, ini belum set lagi. So bila kita set, dia akan ingat, seolah-olah macam dia ingat lah kita punya kedudukan seat tu kan. Andai kata bila husband bawa, dia akan ikut husband punya setting. Tapi bila wife bawa, dia ada setting untuk wife pula kan. Okay, so dekat button bahagian sini dia ada auto untuk turunkan tingkap bahagian depan sajalah. Untuk bahagian belakang tak ada. So ini button untuk lock, daripada kalau kebiasaannya untuk mengelakkan budak-budak lah kan main dia punya button ni kan. So bila kita lock, dia tak akan boleh turun lah. Ini kebanyakan kereta pun ada. Cumanya yang agak rare, dia punya button dekat bahagian sini, iaitu bila kita tekan dekat sini, dia punya bonnet dekat bahagian belakang dia akan terangkat, dia akan pop up lah. So kalau anda kata nak buka tu, dia memang senang. Dia ada 3 cara, iaitu pakai kunci, pakai button dekat bonnet tu, ataupun pakai button yang ada sebelah driver side ni. Okay, so kita sambung rush kereta ni dekat bahagian belakang. So dekat bahagian belakang, bahagian tengah ni memang ada 2 blower aircon. So tak panas lah. Anda kata kalau duduk belakang ni tak panas lah, sebab kereta ni dia panjang. So kalau tak ada blower ni, kira agak efek juga lah dengan orang yang duduk kat belakang ni. Tapi bila ada benda ni, bila ada aircon kat bahagian belakang ni, at least dia dapat kurangkan lah. Saya rasa okey je kot, dia tak adalah macam kurangkan. Actually dia memang berguna lah. Okay, so dekat bahagian bawah ni ada 2 charging port untuk belah kiri dengan belah kanan. So anda kata kalau ada 2 adapt duduk belakang ni dan nak charge phone, memang sangat berguna. Bawah ni tak ada apa-apa lah. Okay, so untuk material dia, kebanyakannya untuk yang dia punya seat, dia punya armrest yang dekat sini lah. Dekat sini semua ni dia adalah leather. So ini pun seakan-akan leather juga sebenarnya. So dekat sini ada satu armrest. Bila kita turunkan, so boleh letak tangan, boleh rehatkan kita punya tangan lah kan. So kalau kata tak ada child yang duduk dekat tengah ni, kita boleh guna features ni. Dan juga dekat sini ada satu kompartmen, iaitu untuk cup holder, dia ada 2. Kalau kita tolak ni pun rasa sangat smooth sebenarnya. Memang smooth, okay. Dekat bahagian atas ni, dia punya lampu, dia punya motion tu pun very slow, very nice. Bila tekan, bila tutup, premium betul kereta ni. Okay, so dekat sini anda kata kalau macam setengah orang dia tak suka kereta dia terlalu gelap tau, dia punya tinted. So dekat sini dia ada sediakan satu, dia macam apa term benda ni tapi seolah-olahnya kalau untuk tinted yang tak berapa gelap, kita boleh guna features ni lah. Okay, so bila guna macam ni, boleh tambah gelap, tapi dalam masa yang sama bila kita tak nak gelap, kita boleh turunkan balik. Okay, so dia non-removable, dia memang ada kat sini. Kalau nak guna, tarik je. Okay, alright, so itu saja. Okay, so finally untuk dia punya harga, untuk yang variant TC 187,400. Okay, so untuk yang TCP, which is yang saya review hari ni, ni adalah TCP 197,400. So sebab apa saya pun tak ingat harga dia, sebab memang rare lah, susah betul saya nak dapat customer yang cari Accord ni. Kan, sebab kebanyakan yang cari pun Honda City, Honda Civic, HRV macam tu kan. Okay, so atas jalan pun saya tak nampak banyak kereta ni. Memang rare, sebab tu saya pun tak dapat recall berapa harga dia. So 187,400 untuk yang variant TC dan 197,400 untuk variant TCP. So macam biasa, kalau korang minat dengan kereta ni, boleh follow saya dekat semua social media. Boleh cari saya dekat WhatsApp, saya ada letakkan link, dan nombor saya semua ada dekat description. Okay, so kalau nak lebih info, boleh pergi dekat www.hondaipoh.com guys. Okay, ciao.